عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Lahad Datu 107.3 FM. Masih tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di
kepala, tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji? Jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maaf memaafi. Guru juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran berteleku menunggu, bacamu kadang keras, kadang berlagu, dia akan tetap rindu. Juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran berteleku menunggu, dia akan tetap rindu. Guru mengaji sudah tiada, tanpa disedari tuan semakin tua, usah ditanya. Hukum ikhfa hakiki entahkan sama bunyi dengan izhar syafawi. Kota Baru 89.8. Lebih 100 unit rumah telah berjaya diserah kunci. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pelanggan Banglo IBS kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membina rumah impian mereka. Berita baik kepada semua pelanggan Banglo IBS. Kini kami akan mengadakan promosi New Year yang bermula pada 18 Januari sehingga 22 Mac 2023. Promosi kali ini kami menawarkan beberapa reka bentuk menarik yang semestinya menjadi idaman setiap para pelanggan. Antaranya reka bentuk melor, mawar, kekwa, laurel dan clover dengan harga yang berpatutan. Bukan itu saja, kami tambah lagi dengan aksesori dan kelengkapan tambahan secara percuma. Antaranya adalah tabletop 8 kaki panjang, lampu downlight dan kipas, corner shielding untuk ruangan terbuka, juben dinding tandas untuk 10 kaki tinggi, soffit panel untuk shielding kaki 5, perjanjian pembinaan rumah dan pelindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun. Kami juga akan mengadakan satu promosi baru dikenali sebagai promosi Banglo IBS Prihatin. Lebih menariknya, reka bentuk Nona telah diketengahkan di dalam promosi ini dan terhad kepada 25 unit banglo sahaja. Nak tahu lebih lanjut, hubungi talian 0111107086 atau 011113113403. Saya ulang, 011113107086 atau 011113113403. Anda juga boleh layari FB, IG, YouTube dan TikTok kami @BangloIBS. Tunggu apa lagi? Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah.
Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat, salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali bersama pertemuan untuk Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda menerusi rancangan yang kita nak bawakan di hari ini untuk mendengarkan lagi rancangan Tadabbur, insyaAllah. Okay? Dan anda boleh sama-sama terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Anda boleh sama-sama bawakan juga like, komen, share di situ sebab kita nak memeriahkan lagi, imarahkan lagi pengajian ilmu kita menerusi rancangan Tadabbur pada hari ini. Dan seperti biasa, kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun berada di dalam talian ketika ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang dah pun bersedia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Syafiq. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kekal lagi, kita nak teruskan lagi pengajian ilmu kita. Bereh-bereh belakang deh Ustaz kan? Masya Allah. Bereh belakang. Set kita. Set kita kan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Walaupun dalam jadualnya yang dah pun mula kan bergerak ke sana sini juga kan Ustaz kan, Masya Allah, tapi tetap ada ruangan masa untuk sama-sama kita hadir lagi menerusi di sini. Dan sahabat-sahabat pendengar pun memang begitu dah bersedia sebenarnya Ustaz untuk mendengarkan perkongsian menerusi kita nak dengarkan tafsir surah Al-Kahfi, yang mana kita nak dengarkan perkongsian, kita zoom in berkaitan tajuk
takwilan Qadir alaihi salam pada 3 hentian Musa alaihi salam menerusi surah Al-Kahfi ayat 79 hingga ayat 82. Boleh kita buka sekarang dan kita boleh sama-sama tadabbur. Ustaz, silakan Ustaz, kita nak mulakan sesi tadabbur kita pada kali ini. Silakan. Terima kasih banyak-banyak pada DJ Syafiq Saleh selaku penerbit dan kita punya teman bicara surah Al-Kahfi. Terima kasih pada semua yang mendengar di IKIM, yang menonton di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tetamu-tetamu hari Jumaat yang diberkati. Pada pagi ini kita sedang berada di penghujung cerita yang ketiga di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Kita sedang berada di penghujung cerita perjalanan Musa alaihi salam menuntut ilmu yang berharga daripada Khadir alaihi salam. Dan dari ayat 79 hingga ayat 82 pada halaman 302 Al-Quran anda akan mendapati Nabi Khadir akhirnya menunaikan janjinya untuk menenangkan Nabi Musa dan menerangkan kepadanya apa yang sebenarnya berlaku di hentian pertama ketika ketika Nabi Khadir memecahkan tahu yang memiliki satu tindakan yang dianggap bikin masalah ataupun kontroversi. Musa alaihi salam mempersoal apa yang sebenarnya dilakukan, tapi Khadir sengaja tidak memberikan tafsiran ataupun takwilan. Hentian yang kedua, kenapa kanak-kanak ini terbunuh? Apa kita nak beritahu kepada ibu bapanya? Nabi apa yang buat kerja begini? Kamu buat apa sebenarnya, wahai Khadir alaihi salam? Itu yang berlaku di hentian yang kedua. Juga tidak diberikan penjelasan oleh Nabi Khadir kepada Musa yang tertanya-tanya. Dan hentian yang ketiga adalah hentian di mana Khadir telah memperbetulkan dinding yang nak tercabut pada sebuah rumah. Lalu Musa tertanya-tanya, kita sedang berada di tempat yang sangat sulit nak dapat makan minum. Fulus tak ada. Sebab penduduk kat sini tidak bagi langsung walau sesuap nasi, walau seteguk minuman. Sangat kedekut dan bakhil. Melainkan kalau diberikan wang, ringgit. Tetapi mereka tidak memberi kepada kita kerana kita tidak ada wang ringgit tersebut. Tiba-tiba kamu bantu sebuah rumah dinding yang nak tercabut tanpa mengambil upah. Lepas tu nak makan gabario. Kalau duit tu tak ada. Khadir memberikan penjelasan akhirnya. Inilah ayat 79 hingga 82. Di mana pada ayat 79, Khadir memberitahu, aku pecahkan ataupun aku bocorkan, aku pecahkan bahagian tertentu di perut sampan ataupun perahu itu kerana kamu tidak tahu bahawasanya ada raja yang sedang merampas dengan zalim semua perahu yang sempurna, tidak ada keaiban dan kecacatan. So apa yang aku buat adalah menyelamatkan perahu ini sebenarnya. Walaupun ada sedikit kerosakan, tetapi dengan sedikit kerosakan, ia menyelamatkan owner perahu ini daripada hilang terus sumber pendapatan mereka. Iaitulah sampan ini yang membawa mereka sebagai nelayan ke laut menangkap ikan setiap hari, atau barangkali inilah sumber pendapatan mereka kerana pengangkutan laut membantu orang jadi feri ke sana kemari. Aku mengaibkan perahu ini, aku pecahkan sedikit perahu ini agar raja itu nanti tidak rampas sumber pendapatan orang miskin ini. I'm trying to save them. Subhanallah. Musa, engkau tidak tahu, sebab tu engkau judge book by its cover. Maka apa yang aku lakukan adalah menyebarkan rahmat kepada masakin pemilik perahu ini. Subhanallah, tercengang Nabi Musa. Lah, itu rupanya yang berlaku. Ya Allah, aku tidak tahu. Yang kedua, kanak-kanak itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada aku, kata Khadir, yang ia pada masa depan, kita tak tahu apa-apa tuan-tuan tentang 20 tahun lagi.
Kita tak tahu menahu tentang masa depan, bahkan esok hari. Tetapi Allah mencipta masa. Allah mengetahui masa depan. Lalu Allah memberitahu kanak-kanak ini memang zakiyah, bersih dan suci sekarang. Tetapi 10-20 tahun lagi, dia akan menjadi tughyanan wa kufran. Dia akan mengheret ibu bapanya dengan cara yang ganas, brutal, gangster, biadab, derhaka, tughyanan. Dan dia akan membawa kekufuran kepada ibu bapanya. Jadi aku bertindak kerana wahyu daripada Allah. Dan engkau tidak tahu, wahai Musa, Allah akan menggantikan kanak-kanak yang terbunuh ini dengan kanak-kanak yang lebih baik. Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan kedua-dua ibu bapanya. Dan kanak-kanak yang terbunuh itu ke mana? Ke syurga, kerana mati sebagai kanak-kanak. Bayangkan kalau dia mati 20 tahun lagi sebagai tughyanan wa kufra, dia akan mati dengan ke neraka. So apa yang sedang berlaku sebenarnya, wahai Musa? I'm trying to save those people. Subhanallah. Tetapi manusia seringkali membuat hukuman dengan pantas. Dan akhir sekali, walaupun penduduk di negeri Korea yang kita pergi ni kedekut belaka, tak bagi seteguk air, tapi engkau tak tahu, tidak semua rumah dan penduduk negeri ini begitu. Rumah yang aku pergi, aku betulkan dinding tu, mai sini nak habaknya, bahawasanya ia milik orang saleh. Seorang ayah yang saleh, dan dia ada 2 orang anak kecil lagi. Kesian, mereka dah kehilangan ayah mereka. Ayah mereka menyimpan khazanah berharga, barangkali harta, barangkali emas, permata, yang mereka boleh guna bila dewasa nanti. Tetapi harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka ini akan terdedah kepada bahaya. Orang-orang tamak dan bakhil di negeri ini akan nampak harta itu kalau dinding itu dibiarkan terbuka. So aku tutup balik, aku paku balik, aku simen balik supaya harta itu dapat dikecapi oleh anak ini. Dan sekali lagi, aku menyelamatkan mereka. Musa tercengang, ya Allah, macam tu rupanya. Orang kata main puzzle lah, Ustaz Syafiq, main puzzle. Kita cepat judge, kau buat apa sebenarnya ni? Tetapi bila nampak puzzle yang sudah sempurna, kita kata apa? What a great achievement anak kita dapat. Lengkap, cantik rupanya gambar itu. Baiklah, sekurang-kurangnya ada 5 pengajaran. Tapi kalau saya sempat 3, jangan marahlah. Sebab kita boleh ada masa lagi pada minggu depan. Yang pertama sekali, subhanallah, kita kena meyakini setiap sesuatu ada takwil. Ini nombor 1. Ustaz Syafiq, kalau berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan di konti ke, ya dalam perjalanan pulang daripada konti ke, ataupun sampai di rumah ke, jumpa kawan-kawan ke, kita kekadang dalam hidup ni akan sentiasa tertanya-tanya, kenapa aku, wahai Allah? Kenapa tidak orang lain ditimpa keburukan ini? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Sebagai contoh, berlaku sesuatu macam isteri saya tertinggal kunci kereta di sebuah hotel yang kami menginap seketika baru-baru ini, jauh sangat. Jadi kita pun tertanya-tanya, aduh, kenapa berlaku pada waktu isteri nak ke pejabat tadi baru teringat kunci kereta tertinggal. Jadi kita kena ingat, semua benda ni ada penjelasan. Adalah hikmahnya tu. Takwil ni maksudnya hikmah lah. Adalah penjelasannya itu. Cumanya buat masa ni kita tak diberitahu. Kita mungkin tidak akan diberitahu. Tetapi awak kena percaya. Kita semua kena percaya. Akan ada satu hari nanti Allah akan beri takwil itu. Allah akan beritahu sebenarnya Allah jadikan isteri kamu terlupa, kunci kereta itu tertinggal, ataupun Allah jadikan sesuatu berlaku sebab macam ni. Macam ni sebenarnya dia sebuah grand design untuk diberi kebaikan. Jangan mudah marah dengan kejadian tertentu. Sebab kalau awak diberitahu takwil apa sebenarnya berlaku, awak akan ucap terima kasih pada Allah. Ya Allah, mujurlah engkau takdirkan kunci kereta tu tertinggal. Kalau tidak, something will happen pada kami. Mujurlah engkau takdirkan anak menyebabkan aku terlewat pergi kepada kerja tempat pejabat. Sebab
Kalau tidak akan berlaku begini, begitu. Kita kena always believe nothing happen by accident. Sebab itu cerita Nabi Musa ditangguh lama nak boleh dapat takwil tu. Sesuatu berlaku kontroversi di hentian pertama, Khadir tak bagi penjelasan. Musa in denial. Apa sebenarnya berlaku? I didn't understand. Hentian kedua pun sama. Lah, kenapa kau postpone lagi penjelasannya? I need your lecture. Kamu kena jelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Ini nyawa budak. Kenapa nak tangguh lagi penjelasannya? Musa, bertenang. Aku dah bagi tahu, aku akan tunaikan janji. Aku akan beritahu takwil. Sampailah hentian ketiga, lapar yang amat sangat. Tiba-tiba bukan makanan yang dia dapat. Yang dia dapat adalah penjelasan tentang apa yang berlaku. Dan hebatnya Al-Quran menggambarkan Musa sudah tenang akhirnya bila mendapat penjelasan dengan hanya kehilangan huruf ta. Kalau tuan-puan tengok resam Osmani tulisan Quran kita pada ayat 82 itu menakjubkan, di mana malam tasti', sedangkan sebelumnya tastati'. Tiba-tiba sekarang tiba-tiba sekarang tasti'. Mana pergi huruf ta tu? Kehilangan huruf ta pada penghujung ayat 82 menggambarkan kehilangan keluh kesah, kehilangan kekeliruan dan kebuntuan. So bila hilang keluh kesah, maka terima kasih, aku dah redha sekarang. Rupanya memang everything happen dengan hikmah tertentu. Terima kasih Khadir kerana memberi penjelasan. Ingat tuan-tuan, kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah akan beri penjelasan. Kenapa engkau kehilangan suami? Kenapa engkau kehilangan isteri? Kenapa engkau bercerai? Kenapa engkau diperlakukan begitu ketika kecil? Kenapa engkau dipinggirkan? Kenapa semuanya buruk-buruk sahaja? Begini. Ini cerita sebenar. Waktu tu kita akan menangis tidak berhenti kerana Allah memberitahu grand design untuk beri kebaikan di akhirnya kepada orang miskin itu. Memberi kebaikan kepada dua ibu bapa kanak-kanak itu. Dan memberi kebaikan kepada dua anak yatim itu. So jangan duk kenang kehilangan sampan. Jangan hanya duk kenang kehilangan anak. Jangan hanya dikenang kehilangan ayah. Hilang. Bukan mindset orang mukmin. Orang mukmin adalah bukan hilang. Yang akan difikirkan lama. Yang akan difikirkan lama adalah pemberian. Tuhan banyak beri, Tuhan banyak beri, Tuhan banyak beri. Ini mindset orang mukmin. Ya, iaitulah syakura, sentiasa bersyukur atas apa yang Allah beri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena belajar sesuatu. M yang pertama catat meyakini setiap sesuatu ada takwil dan hikmahnya. M yang kedua adalah matlamat pendidikan anak. Siapa ada anak kat sini angkat tangan? Tak nampak pun. Tak dengar pun. Tetapi saya percaya yang free buka pukul 11.30 IKIM ni adalah mak-mak, insya-Allah. Ataupun ayah-ayah yang barangkali berkelapangan. Semua kita ada anak-anak. Apakah matlamat kita ada anak-anak? Kenapa Allah beri anak-anak pada kita semua? Kita always tanya anak, 2023 tahun baru pula tu, anak-anak nak jadi apa? Cita-cita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cita-cita ni nombor 2. Ia penting tapi nombor 2. Kau nak jadi apa? Itu nombor 2. Nak jadi bomber macam anak saya 5 tahun lepas. Nak jadi bomber 3 tahun lepas berubah dah. Nak jadi angkasawan. Setahun lepas nak jadi pemain bola sepak. Cepat benar berubah. Lalu kita belajar sesuatu. Ada soalan yang lebih utama daripada nak kau nak jadi apa. Iaitulah nak kau kena bawa kualiti apa. Bukan nak jadi apa. Tetapi kau kena ada sifat apa. So kalau kau nak jadi bomber yang zakatan, yang suci hatinya. Dan rohman, yang baik hubungan dengan orang lain dan ibu bapa. Kalau kau nak jadi astronomi, engkau kena jadi astronomi yang zakatan, yang baik hubungan dengan Allah dan Rahman. Saya sebut ini adalah ayat 81. Iaitulah matlamat Allah memberi anak ataupun menggantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik, iaitulah Allah beri kita anak. Dan kalau kau nak jadi pemain bola sepak sekalipun, is okay nak. Cuma jangan jadi pemain bola sepak yang tak beriman.
tidak ada zakatan. Zakatan ayat 81 itu artinya suci bersih hatinya dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia tak ada sangka buruk kepada Tuhan. Dan aqraba rahman artinya baik hubungan dengan mak ayah. Tak ada makna nak kau jadi ahli bomba tapi kau dah tak kenang jasa mak ayah engkau. Tak ada makna kau terbang ke langit sebagai astronomi tetapi engkau tidak menziarahi ibu bapa engkau. Tak ada makna nak engkau terkenal seluruh dunia sebagai Messi Malaysia ke, Neymar Malaysia ke, Mbappe Malaysia ke, tapi engkau tidak kembali ziarah ibu bapa engkau. Aqrabur rahman. So ini bukan soal anak nak jadi apa, tetapi kualiti apa yang mesti ada pada anak-anak kita di masa depan. Jadilah apa pun, asalkan engkau bermakna di sisi Allah dan di sisi ibu bapa dan manusia yang lain. Hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga, dalam tempoh berbaki 5, 6, 7 minit ini yang penting bagi saya sebab Ramadan dah tak lama. Sekarang Rajab ni. Kita hari ni berapa Rajab Ustaz Syafiq? Kita hari ni 5. Yes, 5 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin. Wa balighna Sya'ban, wa balighna Ramadan. Amin. Jadi, menjelang hanya tinggal beberapa bulan nak masuk Ramadan, kita kena ada M yang ketiga. Saya rasa ini yang terakhir. Menghadirkan keterujaan sebelum membaca Al-Quran. Okey, maksud saya begini. Kita ni seringkali baca Quran tanpa sebab. Melainkan barakah. Orang lain baca Quran bulan Ramadan, so kita kena baca juga. Orang lain baca Quran semalam, malam Jumaat, kita pun kena baca. Dan paling kurang, kita kena baca Quran untuk dapat barakah, tabaruk, dapat pahala. Saya meyakini cerita Nabi Musa menunggu penjelasan dan jawapan daripada Nabi Khadir mengajar kita itulah cara kita berinteraksi dengan wahyu. Khadir alaihi salam, wa ma fa'altuhu an amri. Baginda bertindak berasaskan wahyu. So Khadir represent wahyu, Musa represent kita yang nak mengadap wahyu. Lalu bila kita nak baca Quran, jangan hanya nak dapat pahala. Kita kena upgrade. Kalau tidak, apa tujuan kisah ini? Kalau tidak, kenapa mengadap surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat? Kalau tidak, apa maksud cahaya daripada surah Al-Kahfi? Iaitulah, saya kena baca sebab saya percaya Al-Quran yang akan saya baca. Pada mana-mana surah, pada mana-mana juzuk, pada mana-mana ayat, andai saya belik tafsirannya yang muktabar, andai saya jenguk pencerahan daripada ulama tafsir, saya akan beroleh takwil kepada masalah yang saya hadapi dalam hidup. Saya ada banyak masalah. Saya ada masalah kehilangan sampan. Ingat lagi yang pertama? Kehilangan perahu. Saya kehilangan sumber pendapatan. Tetapi saya percaya kalau saya baca Al-Quran, Allah akan memberikan saya takwil. Sya'ari rupa-rupanya, engkau patut bersikap begini. Engkau patut faham punca disempitkan rezeki engkau adalah kerana macam ni. Kita kena percaya Al-Quran memberi tahu takwil. Al-Quran memberikan jawapan. Andainya kita dipertemukan dengan ayat yang kita faham dengan baik, ia adalah oksigen, umpama oksigen pada orang yang sedang lemas. Itu umpamanya Al-Quran kepada generasi terdahulu, Ustaz Syafiq. Sebab tu Al-Quran dulu, dia bukan turun gedebuk 100 ayat. Ataupun sekaligus 114 surah. Kita boleh baca Quran 1 bulan Ramadan, boleh selesai 114 surah, 6236 ayat. Betul kan? Kita berjaya walaupun Melayu, orang Melayu yang tak biasa dengan bahasa Arab, tapi kita buktikan pada orang Arab, kita boleh baca Quran dalam 1 bulan. Tetapi kenapa Quran tak turun dalam tempoh 1 bulan? Fikirkan sejenak. Kenapa Quran yang boleh dibaca dalam 1 bulan, tiba-tiba tidak turun dalam 1 bulan? Ini menunjukkan Quran bukan hanya untuk dibaca. Maka perhatikan bagaimana Quran diturunkan dulu. Kalau Al-Quran hanya untuk dibaca, 1 bulan, 6, 2, 3, 6, apatah lagi bangsa Arab, baca sekaligus boleh faham, mereka tidak memerlukan 1 bulan. Ataupun lebih singkat daripada itu. Tetapi kenapa Allah jadikan Al-Quran 23 darab 12? Itulah jawapan dalam matematik. Sebab kebetulan anak saya berdapat result matematik. 23 darab 12 bulan.
Kenapa bukan 1 bulan Quran turun? Sebab Quran turun sikit-sikit tapi beri impact. Sikit-sikit tapi beri impact. 2-3 ayat. Wah, ia benar-benar memberikan kekuatan kepada saya yang kehilangan anak hentian kedua. Saya kehilangan anak. Tetapi Allah telah memberikan hikmah. Al-Quran ini adalah hikmah dari Allah Ta'ala yang Al-Hakim. Khadir bukan untuk dipuja. Khadir adalah simbol kepada wahyu yang tinggi. Sebab itu ada orang yang walaupun ditimpa musibah, dia tenang saja Ustaz Syafiq. Tenang, redha. Wajahnya masih boleh mengukir senyuman. Lalu kita kata, kau ni gila ke apa? Lepas tu Rasulullah dituduh gila. Cuba baca surah Al-Qalam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Quran ini nikmat. Quran ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta maaf ya, semangat sangat sampai hilang kamera yang asal. Silakan. Allah. Kita bagi kita nak habis. Baik. Okey, Quran yang saya sebutkan tadi, ya, Quran ni kamera 1400 tahun ni. Okey. Quran yang diturunkan kepada apa saya sebutkan tadi, Quran yang kita baca memberikan kekuatan bila menghadapi kehilangan tadi. Jadi subhanallah, inilah yang ketiga, kita kena habiskan perasaan teruja, passion, burning desire, you name it, apa pun nama, yang penting jangan hanya baca Quran. Okey, saya free, saya lapang, lalu saya baca Quran, alhamdulillah, dapat pahala, alhamdulillah, tapi tak faham. Sedangkan orang yang benar-benar teruja nak cari khazanah berharga, dia akan cuba faham dan mungkin dia menekankan kualiti kalaupun tidak kuantiti ayat yang dia baca. Dia mungkin sedih tak dapat kerja 1 juzuk 1 hari, tapi dia takkan sedih sangat. Sebab apa? Walaupun saya tak dapat kerja 1 juzuk 1 hari, tetapi saya dapat 1 ayat yang memberikan kesan dan memberi takwil. Seolah-olah, ya Allah, patutlah jadi macam ni pada saya sebab Allah nak mempertemukan saya dengan ayat Inna ma'al usri yusra. Oh, rupanya saya kena ingat di hujung terowong ini ada cahaya. Subhanallah. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan, cerita Nabi Musa, Nabi Khadir bukan hanya cerita. Apatah lagi keseronokan kita nak mencari figura misteri yang bernama Khadir. Tetapi sebenarnya memperbetulkan 3 perkara. Pertama, musibah itu ada hikmah. Yang kedua, matlamat mempunyai anak. Dan yang ketiga, memperbaiki cara berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz Syafiq. Allah, Masya Allah, itu dia kan. 3 perkara awal yang Ustaz kongsikan kepada kita, ada 3M di situ. Yang ketiga tu yang paling kita rasa iaitu teruja kan Ustaz, iaitu menghadirkan rasa keterujaan kita membaca Al-Quran. Okey. Dan yang kedua iaitu meyakini setiap sesuatu ada takwilannya. Yang pertama tadi iaitu matlamat pendidikan anak. Masya Allah Ustaz, ini saya kira apabila kita gabungkan akan terus dapat menjadikan satu keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Dan sebenarnya ada lagi 2 lagi M, nanti Ustaz akan kongsikan untuk sesi pertemuan yang akan datang. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang penuh dengan hikmahnya, manfaatnya. InsyaAllah kita boleh sama-sama terus boleh bacakan lagi menerusi ayat 79 hingga ayat 82 menerusi dalam surah Al-Kahfi yang akan kita sama-sama boleh tadabbur insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi, jaga diri di sana Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang ikuti kita di Facebook juga di YouTube IKIM. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi menerusi rancangan Tadabbur yang akan kita bawakan di hari waktu yang sama di setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Okey. Dan teruskan setia bersama kami. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di Radio IKIM. Ikuti laman Facebook Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Luh dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami.
cari-cari sebuah cinta hilang. Saat begini dan nanti-nanti kau terbang melayang. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua? Bertanya-tanya di hujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendekat nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan kami dalam iman. Kau matikanlah kami dalam iman. Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman. Saat ini ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku. Dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu. Tak lagi sendiri. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kecintaan itu datang dengan berbagai tindak balas dan perasaan. Cinta terhadap kekasih tidak hanya berdiri dengan rasa cinta itu sahaja. Ia disusuli dengan aneka ragam emosi dan perasaan. Antaranya, kerisauan seorang kekasih terhadap keselamatan kekasih yang dicintainya. Perasaan yang sedemikian pernah dialami oleh seorang wanita Ansar.
lantaran cintanya yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabarani meriwayatkan ketika tersebar meluas berita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam gugur di medan Uhud, seorang wanita bergegas ke medan perang untuk memastikan kebenaran berita itu. Dalam perjalanannya, wanita itu bertemu seseorang yang ikut perang. Dia bertanya, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik-baik sahaja. Perasaan cinta dan perhatian wanita itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi cinta dan perhatiannya terhadap ayahnya sendiri. Wanita itu meneruskan perjalanannya kerana mahu melihat sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya, dia sekali lagi bertemu dengan seseorang yang ikut berperang. Dia bertanya, apa yang terjadi kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamimu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik. Tidak, demi Allah, sehingga aku melihat baginda dengan mata kepalaku sendiri, ujar wanita itu. Dia meneruskan perjalanannya. Ketika bertemu dengan orang lain, dia kembali bertanya hal berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya tetap sama, baginda dalam keadaan yang baik. Namun wanita itu tetap tidak berpuas hati dan belum tenang sehinggalah dia dapat melihat sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meneruskan perjalanannya yang akhirnya wanita itu dapat bertemu dan melihat langsung akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada baginda, setelah bertemu denganmu, setiap musibah menjadi tiada makna bagiku. Subhanallah, inilah kerisauan seseorang yang mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar kematian ayah dan suaminya tidak menjadi beban yang mendukakannya saat mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya dalam keadaan yang baik dan selamat. Kecintaannya kepada baginda mengalahkan cinta dan kasihnya kepada manusia lain, sekalipun terhadap ayah dan suaminya sendiri. Bagaimanakah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan mengembangkan perniagaan anda melalui pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM platform halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda, tertakluk terma dan syarat. Pakej adalah terhad. Sertai seminar pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM platform halal 2023. Kita pergi tidur, kita pergi parking, kita pergi hotel, kita pergi mesyuarat. Balik-balik tengok tenggelam dah kereta kita. Tak boleh nak kata apa. Itu adalah bencana alam. Tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah kong habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidup-hidupkan. Sebab kalau dia cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah. Air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai ke workshop. Normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh, kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita perlu dia servis, kita
kita perlu buat balik kapet-kapet, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah, kita boleh letak kan. Itu yang terbaik lah. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Masjid Tengku Tengah Zahara. Masjid Tengku Tengah Zahara atau Masjid Terapung telah dinamakan sempena nama bonda almarhum Sultan Terengganu Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu almarhumah Tengku Intan Zahara binti almarhum Tengku Setiadiraja Tengku Omar. Masjid ini terletak 4 km dari pusat bandar Kuala Terengganu. Masjid ini mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri berbanding dengan masjid lain yang telah dibina. Masjid ini dibina di atas air di muara Sungai Ibai yang sekaligus menjadikan masjid terapung yang terulung di Malaysia. Masjid yang mula dibina pada September 1991 dan siap pertengahan tahun 1994 bernilai 6.99 juta yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya, direka bentuk oleh Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad dari seni bahari dengan menampilkan ciri-ciri tamadun Islam dan gabungan seni bina tempatan. Keluasan 1,372 meter persegi dan menara setinggi 30 meter, sebuah kubah besar dan 5 wakaf serta dikelilingi air sedalam 1.5 meter ini mampu menampung jemaah sehingga 1,000 orang yang menempatkan dewan solat lelaki di bahagian bawah manakala wanita di bahagian atas. Masjid yang telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Mahmud ini menyediakan kemudahan lain seperti bilik diraja, perpustakaan kecil, bilik dan pejabat imam, stor, tempat wuduk dan kawasan letak kereta yang boleh menampung lebih 400 kenderaan. Dengan gabungan hiasan taman, warna langit yang membiru, kilauan cahaya matahari dari permukaan air yang mengelilingi masjid itu serta tiupan angin dari Laut Cina Selatan, pastinya ia menjadi masjid yang paling nyaman dan mendamaikan, memberi erti betapa keagungan syiar Islam terangkum dalam suatu bentuk tamadun yang terus berkembang. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq untuk temankan anda menerusi Aspirasi 10.1. Masya Allah, kita di jam yang kedua penghujung lah kan. Jam kedua ni menghampiri juga jam 12 tengah hari. Dan insyaAllah semoga apa yang kita dah pun laksanakan sepanjang pagi sampailah tengah hari ni ada lagi kebaikan dan juga ada lagi yang boleh kita buat sebagai satu saham kita, menjadikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya ada yang hari ini bekerja, selamat bekerja. Ada yang juga bercuti kan, kalau di sebelah pantai timur kan, dekat Kedah juga, Johor ada yang bercuti hari ini, hari Jumaat. Apapun juga, manfaatkanlah masa kita sebaik-baiknya dan rancang sebaik-baiknya. Kalau tak rancang nanti masa itu akan memotong kita pula kan, sebab kita yang perlu susunkan sebaiknya masa itu. Kalau tidak nanti akan jadi satu perkara yang kita sia-sia aja dengan masa yang kita ada tu nanti kan. Okey, dan setiap hari kita nak lakukan apa sahaja tugasan dengan keikhlasan, itulah yang perlu kita ada, sebab ikhlas itu datangnya daripada hati jiwa kita yang tenang. Dan para alim ulama sentiasa berikan nasihat kepada kita bagaimana untuk tenangkan hati kita. Kan, kalau lihat sentiasa dipesan-pesankan supaya tidak ada benci-membenci, tidak mengeluh. Hidup kita ni dengan sederhana, bersangka baik, murahkan senyuman dan banyakkan memberi. Hari ni kan hari Jumaat. Ada yang nak buat sedekah-sedekah, jom
jom kita banyakkan lagi sedekah kita, pemberian kita. Juga kita berdoa dengan hati yang ikhlas, tidak dengki-mendengki dan mudah memaafkan orang lain. Juga hindari dari permusuhan. Itu pesan dari para asatizah kita. Okey, semoga ada yang terbaik untuk kita semua dan jadikanlah sebagai panduan hari yang lepas sebagai satu pengajaran untuk diri kita. Jom, hari ini hari Jumaat, kita dengarkan dendangan lagu dari Raif, lagunya It's Jumaat. Sama-sama kita dengarkan. Okey, kekal di IKIM, Inspirasi Informa Islami. 5 a.m. waking up for Fajr. Gotta make wudu, gotta pray my sunnah. Got me ghusl, gotta clip my nails. Looking outside, the sun is rising. Up in the sky, everybody's rushing. Gotta get down to the masjid. Gotta say salam to the imam. Sitting in the first saf, chilling in the back saf. Gotta make my mind up, do what the Prophet did. It's Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to His mercy, mercy. Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to the Ajr. Miswakim, miswakim, yeah. Miswakim, miswakim. Whoa. Pray, 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 pray. Gotta read Surah Al-Kahf. 12:45, the imam's on the minbar, talking about something like fiqh zakat. They're whispering, chatting from the crowd. Don't they know that it's haram? I stand up, you stand up, praise about to start. Qad qamatis salah, foot to foot, shoulder to shoulder. Just don't step on me. Sitting in the first saf, chilling in the back saf. Gotta make my mind up, do what the Prophet did. It's Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to His mercy, mercy. Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to the Ajr. Miswakim, miswakim, yeah. Miswakim, miswakim. Whoa. Pray, 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 pray. Gotta read Surah Al-Kahf. It's Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to His mercy, mercy. Jum'ah, Jum'ah, gotta make thinking on Jum'ah. Everybody's looking forward to His mercy. Inspirasi Informa Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 5 Rajab 1444 Hijriah, 27 Januari 2023. Kota Kinabalu 12.32 minit tengah hari, Tawau 12.25 minit tengah hari, Lahad Datu 12.21 minit tengah hari, Kuching 12.55 minit tengah hari, Miri 12.39 minit tengah hari, Kanga 1.34 minit tengah hari, Alustar Pulau Pinang 1.33 minit tengah hari, Ipoh 1.31 minit tengah hari, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.29 minit tengah hari, Seremban 1.27 minit tengah hari, Bandar Melaka 1.26 minit tengah hari, Johor Bahru 1.20 minit tengah hari, Kuantan 1.23 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.22 minit tengah hari dan Kota Baru 1.26 minit tengah hari. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengeluarkan garis panduan penjagaan dan kesihatan semasa musim banjir bagi mengingatkan orang ramai untuk